hari ini halal dan kritik. Jadi hari ini sama dengan saya. Jadi hari ini saya akan tekankan kepada audit halal dan aman. Audit halal dan aman iaitu salah satu daripada kehendak-kehendak yang terdapat di dalam khas. Jadi apabila kita sebut khas tu kamu semua faham apa dia khas. Dia khas dalam fisik. Mau yang terjawab tersebut. Okey, artinya khas halal aswaran. Jadi dalam khas sebabnya faham sekarang kita faham. Dan saya nak ulang balik semula. Okey. Jadi untuk ini halal, mengumumkan halal kita ada dua kategori itu. Iaitu satu di bawah sikit, apa ni? Kecil dan mikro. Satu lagi di bawah sikit, sederhana dan besar. Okey, lihat apa kita akan bincang sama-sama. Benar? Okey, ini saya sendiri. Okey. Seperti yang saya tengok, nama saya ada. Mungkin nama baru, mungkin tak kenal lagi. Okey lah. Nama saya Ahmad As'ari bin Razali. As'ari bin Razali. Mungkin boleh sebut nama saya kan? Kalau apa pun dia susah nak sebut ya. Jadi akademik saya sarjana kimia juga, okay? Daripada UTM. Bolehlah tentang kimia, insya-Allah boleh lagi ya. Tetapi yang keadaan nanti sebab saya tak tekan pada kimia lebih mendalam. Saya sedang saya lebih kepada kimia makanan. Okay? Dalam tema pun akan gas kromatografi, GC, apa itu memang gas itu. Ya, okay. Ada pakai GC tak? Gas kromatografi, GC gas kromatografi kan? SPLC ada semua. Ada, okey. Mentah lagi lah. Mungkin itu kita satu urai satu lah GC tu. Apa dia polar, apa dia memang saya buka lagi. Ya. Habis sekarang tak boleh. Sebab saya lebih kepada sains makanan. Okey, sains makanan dan bermakanan. Daripada UKM, lepas tu dapat diploma daripada IT yang dah tahu lah. Sebab tu umur pun dah 61 kan. Okey, seterusnya pengalaman ni banyak poli yang dibuat politeknik. Okey, mula-mula saya di sekolah Nadia Malaysia. Okey, juga di sekolah Nadia Malaysia juga 17 tahun ya. 17 tahun lepas tu pernah duduk di politeknik Sains Nasi Padu kerja lama. Okey, Padu lepas tu masuk ke politeknik Metro. Sebenarnya saya PhD di politeknik Metro. Politeknik Metro daripada 2013 sampai tahun lepas 2024. Berapa tahun? 11 tahun lebih kurang. Betul tak? 2013, 2024. Tak, betul. Lepas tu belajar kopinan, belajar jalan-jalan dari makanan, daripada Kementerian Kesihatan. Okay. Lepas tu belajar halal, majlis profesional halal. Itu saya boleh ajar untuk disiplin halal dan sebagainya. Okay. Kompetisi halal. Dan seterusnya satunya yang akademik, menarik pengajar di SNP. Boleh? Di SNP. Okay, ya. Sumber manusia. Okay. Dan itu di bawah SRDM. Okey, macam semua kalau anda tahu semua nanti 3 kali file dia daripada HRDM, bukan keluar dari PhD kita. Jadi sebab itu kalau masuk dalam pekerjaan, dalam pekerjaan di swasta semua sekali, cakap-cakap swasta ni dia terpaksa bayar 5 kepada HRDM. Terima kasih ya. Dia bayar 1% keluar. Jadi pada HRDM, lepas tu HRDM akan bayar kepada politeknik itu. Ambil simpul. Salah. Kalau datang khusus, dia bayar. Jadi bukan yang individu yang bayar, tetapi HRDM dia akan bayar kepada politeknik. Okey, itu dia beberapa sikit, sedikit dengan ini saya. Dan seterusnya kita lihat ice breaking. Apa dia maksud ice breaking? Ice breaking, kita nak pecahkan air. Boleh tak? Maksudnya pecah tu nak pecah apa? Sebenarnya kita nak mengetahui lebih dalam apa yang kita tahu. Kita nampak saja ice breaking, ice ni, bukan ice di lautan tu kan? Semua yang kita nampak jelas. Tapi apa yang ada di sebalik ice tu, apa yang ada di bawah ice tu, itu yang kita tak nampak, itu yang kita tak tahu. Faham? Jadi kita nak pecahkan, kita nak tahu apa yang di balik. Jadi dalam tu, jadi apa yang ada dalam dasar laut
lautan yang itu yang kita nak faham. Kita nak tahu. Hari kita nak pecahkan dulu. Jadi kamu semua dah tahu tentang halal. Dia katakan, betul kan? Tapi kita nak tahu bagaimana nak mohon halal. Satu saja. Dia dapat tahu. Kalau dia contoh, apa dia? Cara. Macam mana cara mudah mohon halal? Apa yang kita perlu buat? Cara. Tolong. Cara nak mohon halal. Sama sekali. Syarikat mesti ada SSM. Betul. Yang kedua, bagaimana nak mohon halal tak sebaliknya? Mesti ada daftar Menteri Perniagaan dengan MJK. Betul. Yang ketiga, apa yang paling penting? Nah, itu juga kena ada apa ni, keuangan punya penyakit keuangan. Itu jadi kita kena lengkapkan dulu. Kalau kita tidak ada benda-benda yang hutang, dokumen hutang pun tak boleh, betul kan? Kalau kita setakat hanya ada produk, betul tak? Kita pandai nak buat produk ke apa semua tu, tapi kita tidak ada documentation yang bertulis lengkap. Tak boleh juga, ya? Jadi kita kena faham lagi. Jadi kita faham bagaimana nak memohon halal. Mana? Ya? So kita tahu di bawah dasar-dasar itu ada pokok. Ya? Jadi saya pun sudah tahu juga lah tentang diri kamu sebenarnya. Okey. Mana si Najwa? Dah fikir betul? Kamu yang balik sini lah. Dia kat mana? Sendiri. Kat mana tu? Sendiri Cafe. Dia dah nak orang lain dah di sana. Tak ada lagi. Ya? Jadi kalau banyakkan cafe yang dah buat, tapi kalau sampai international semua sekali, jangan banyakkan mohon halal kan? Macam orang tahu McDonald's ke, jadi pasti itu dah ada halal kan? Family Mart, E-Mart, 7-Eleven itu semua, kita nak pasti mana ada 7 pun. Okay? Jadi macam fast food tadi lah, international fast food semua. Sebab yang memang ada dia punya kepentingan, kan? Ada kelebihan bila produk tersebut dapatnya halal. Okay. So itu, jadi sebaliknya, jadi sebelum itu kita lihat yang menentukan dasar apa yang di bawah tadi, kan? Kita nak faham. Jadi bagaimana kita nak dapat halal. Jadi kita kena faham juga apa di sebalik tadi yang saya katakan seperti awal tadi. Ini kita berdasarkan kepada kategori syarikat itu. Betul? Kalau di kategori syarikat itu kita kena faham. Ya? Jadi yang kita bahagikan syarikat kepada 4 jenis saja. Ya? Jadi mikro ada, lepas tu ada kecil ada, lepas tu ada sederhana ada besar. Jadi yang dua tu, kecil dan mikro, kita tidak menggunakan khas. Jadi tak perlu adanya alat eksekutif. Betul? Sekarang nak jadi halal eksekutif. Jadi nak jadi halal eksekutif, kita nak pergi kepada syarikat yang sederhana dan besar. Okay. Siap ya? Okay. Jadi kita nak jadi halal eksekutif. Jadi halal eksekutif bisa kat mana? Kat sederhana dan besar. Jadi sederhana itu berapa duit? Berapa ni perolehan tahunan dia? Itu yang kita tahu. Betul? Berapa perolehan dia untuk sederhana? 300. Ini saya tak ada kepala lah tu. Baik juta dan sedang. Perolehan dia akan duit yang dapat. Syarikat dapat. Syarikat tahu 80 juta lebih daripada 50 juta. Betul? Jadi syarikat besar. Memang daripada
ambilan SFP. Kan? Ni Puan, saya cakap Puan kecil. Tak saya lagi minta Puan kecil. Kecil. Ya. Wah, tulis tidak. Orang tulis tidak. Tak apa. Jadi Puan cakap sederhana. Maksudnya 15 sampai 50. Jangan terkejut. Ni pelajar ni terkejut main juta. Sebab tak pernah tengok juta. Okey. Itulah kan kita nak pergi industri yang berjuta. Betul? Itu sudah. Jangan terkejut. Kamu pergi satu masa nanti besok akan buka industri dan kamu tambah perolehan. Sekarang ni kita cakap standby. Sediakan dulu payung ke sentuh hujan. Jadi ada ilmu dan lembah. Ya? Jangan terkejut. Kamu insyaAllah dapat main juta. Lebih lagi. Okey? 100 juta. Tak masih muda lagi sekarang. Baru dalam 22, 23, 24. So, jadi sama. Jadi, apabila ada dua kategori ini, satu yang kita perlu khas, satu lagi yang kita hanya perlu dokumen, 3 dokumen guys. Jadi dalam khas tu lah yang kita dah tahu, semua dah tahu, semua dah pandai buat khas sekarang. Betul? Boleh buat sendiri lah. Dokumen tu yang penting, ya? Dokumen yang penting. Okey, jadi ada profil syarikat, ada DSC, betul. Lepas tu ada kawalan bantah, ada traceability, kan? Semua ada satu, semua kena ada. Jadi kau 10 atau 11 elemen itu. Jadi hari ini kita masuklah dalam satu lagi elemen, iaitu apa? RHA. Bahasa Inggerisnya RHA ataupun audit halal dan ataupun internal halal audit. Okey, audit halal dalaman. Okey. Jadi apa dia? Kenapa kita nak buat audit halal dalaman? Soalan dia. Kenapa? Soalan dia. Kenapa kita kena buat? Jadi macam syarikat kimia, ada betul dia punya department. Jadi ada satu department maintenance ada. Ada department purchasing ada. Ada department HR ada. Ada department processing. Operation lah. Empat yang utama mesti ada. Empat mesti ada. Jadi satu ada UC, UC. Dalam bagian UC dan hampir untuk operation ya. Faham ya lah. Tapi dia ada manager lain ya. Ini sama benda ini ada 5 department. Jadi kita tak tahu kan Balik sana lain betul tak? iPhone mana? untuk Android dia Mana? UC. Mungkin department UC tak tahu dia department dekat HR. Betul? Tak tahu dia dekat purchasing. Betul tak? Tak tahu dia operation. Kita ada itu. Jadi sekarang ni kita kena ada tindakan membantu dalam proses itu semua. So dia ada komputer Proses dalam menggunakan persetujuan Tapi sebenarnya itu semua atau penyelesaian privat tak pergi bagi operasi itu. Tapi kita membuat itu ya. tak pakai dia. Terlibat dengan human resource. Contoh dia ni betul tak sebagai itu Menyelesaikan masalah. Saya baca bahasa. Betul? Jadi masalah yang paling penting. Jadi kita langsung. Jadi sekarang ni kalau kita dah tahu begini, kalau dia ada dalam plan ni, tujuan dia nak menyelesaikan masalah di tempat yang penting. Jadi tempat-tempat unit-unit department Dia kita pakai mungkin kat tempat kita tak ada masalah sebab kita tahu, tapi orang lain tu tak tahu kan. Jadi sekarang kita ada satu tindakan atau action untuk membantu menangani proses. Okey ya? Okey, seterusnya kita lihat hari ini apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak dapat kerja kita harap supaya dapat jadi menerapkan proses pendidikan. Cuba terangkan benda audit halal. Mengurus audit halal dan dalam. Okey ya. Jadi yang kita sampai hari ini. Okey. Guys, seterusnya menjawab pertemuan adalah bila kita nak buat nanti kita nak jalan dengan audit tu, kita kena
respond balik apa dia masalah yang kita jumpa tu. Jadi kita respond dan tapi menyediakan laporan tindakan. Ya, boleh. Jadi saya ini sangat menyediakan laporan dulu. Kalau bukan kita terus berbicara ya. Okey, boleh sekarang ada soalan? Ada soalan tak? Ada. Kita dah tadi. Okey, so kita lihat saya juga hari ini kita dah speak oleh sumber yang saya katakan mengenai pada audit dulu. Okey, yang ini audit. So audit SPSM. Apa ni SPSM? Dan kita banyak kali dah habis hari yang sembilan SPSM. Terus saya buat singkatan tu. Izin Pengesahan Alat Malaysia. Okey, audit SPSM. Kita nak tengok apa lepas tu kita audit alat dalaman yang kita telah buat sekarang. Lepas tu kita nak menguruskan program. Okey. Lepas tu berhubungan dengan dulu audit dan auditing. Kita nak lihat bagaimana kita nak buat pertemuan, kita nak buat apa dengan auditing. Auditing siapa dia auditing? Orang yang di-audit memudahkan audit di tempat. Itu kita nak tindakan. Okay. Jadi ini persediaan sebelum audit dalam tindakan ni. Okey ya, kita nak tengok persediaan. Lepas tu baru kita dapat putusan. Persediaan selepas audit menyediakan maklumat balas mengenai penemuan audit. Alright. Jadi yang kita akan ceritakan lebih sikit tentang. Okey? Boleh? Okey, so jadi kita tengok pengenalan pada audit. Apa maksud audit sekarang ni? Nak kita kata audit. Dalil, tak? Kalau buat audit itu apa? Apa? Lalu audit kita dengar dekat mana? Lalu audit account. Ya, audit account. Bank negara buat audit, jangankan audit. Nak tentukan semua kan. Kalau banyak semua sekali banyak audit. Setiap jabatan kerajaan tidak swasta ada audit. Audit itu yang dibuat. Okey, nak hantar income tax. Kalau jadi itu nak hantar income tax. Okey, kita kena audit. Datang pegawai yang melakukan hasil dalam duit, datang audit. Betul ke kita buat income tax input? Ataupun kita cuba untuk mengelakkan cukai. Dia datang buat audit. Audit itu dia maksudnya lebih kurang untuk menyemak. Okey, atau untuk menyiasat. Okey, dia nak tentang. Okey, proses sistematik bebas dan didokumentkan. Kata didokument itu yang penting. Didokumentkan untuk mendapatkan bukti dan penilaian secara objektif untuk menentukan lanjutan pembentukan pada perkembangan sembilan alat. Ini satu proses. Apa kita sebut proses ni? Dia ni adalah step by step. Okey. Dan kemudian step by step tu satu demi satu langkah-langkah dia kan. Dan semua tu step by step tu kita kena dokumentkan, tuliskan. Bukanlah kita hanya pergi melulu je, pergi jumpa darwis terus, cek darwis, semak audit darwis. Nak semak apa darwis? Nak semak audit darwis semak? Boleh? Ada duit ke tak ada duit? Nak semak duit? Bukan melulu gitu. Faham tak? Kita kena ada step by step, sistematik dan dokumentkan. Okey. Faham tak? Jadi sebenarnya step by step. Boleh? Okey, seterusnya kita lihat. So di sini baru kita tahu jenis audit. Jenis-jenis audit. Jadi audit ini boleh kita kategorikan dia sebagai 3 jenis. Sebenarnya kan? Jadi audit dalaman. Audit dalaman itu internal audit. Internal dalaman. Okey, maksudnya syarikat kita, dalam syarikat kita sendiri kita nak audit. Ini sekarang nak jadi audit dalaman dulu. Okey, kita nak audit dalam. Apa yang kita nak audit? Nanti daripada QC nak pergi audit dekat operation, betul? QC nak pergi audit dekat human resource, boleh. Jadi QC tak boleh audit QC. Jadi QC. Jadi kita kena macam tu. Jadi audit dalam syarikat kita tu sendiri.
Lepas tu boleh kita buat audit eksternal. Eksternal ni kita mengikuti audit. Contohnya keupayaan kita membekalkan. Kita pergi audit kepada pemegang kita. Boleh eksternal. Ya, pemegang kita. Yang bekalkan sekarang ni sulfuric acid kan. Sahabat tu sulfuric acid kan. Sodium NaOH. Sodium masih kira sodium saya tak pakai NaOH ya. Pakai juga caustic soda ya. Berarti caustic soda. Caustic soda yang ada untuk bahan pencuci ya, dicuci. Kadang-kadang kita nak cuci lantai serbuk, cuci lantai ke semua tu boleh pakai caustic. Dia aktif kuat, kiranya akali yang paling kuat juga. Yang ditulis di bawah akali juga kan. Okay, so jadi kita audit NaOH itu menunjukkan akan menambahkan organisasi. Okay ya, kalau dia ikut kehendak kita lah. Ada yang paling pentingnya external audit itu ialah audit daripada badan luar. Okay, external luar, audit daripada badan luar. Itu yang kita takut. Okay, dapat ke tidak sijil halal tu nanti. Itu yang kita takut. Jadi audit daripada badan luar, kalau tu mungkin daripada Jabatan Agama Negeri. Jabatan macam kalau satu yang mana di Pahang daripada Japit akan audit. Okey. Kalau daripada Kelantan apa ni Jabatan Haluan Agama Islam Negeri Kelantan. Ini dia akan audit. Mana? Semua itu Jabatan Negeri atau Majlis Negeri. Ya. Tetapi kalaulah kamu fikir dengan apa kita panggil berangkai. Apa dia berangkai? Ada berapa? Kita sebut berangkai, dia lebih berapa? Lebih 3 outlet. Fast food, KFC, McDonald's, Secret Recipe, okey. Family Mart, okey. Lebih daripada 3 outlet dia dah balik berangkai. Berangkai siapa yang datang audit? Jakim sendiri datang audit. Jakim sendiri datang audit. Jadi itu dah masuk mematuhi kepada ketentuan standard. Jadi di sini dah dia cek standard yang kita nak gunakan. Ya, standard apa yang kita nak gunakan. Okay. So, audit pensijilan. Kita dapatkan sijil lah standard. Standard ni kita nak lihat satu-satu dia. Kalau sekarang dah ada semua standard. Okay. Jadi macam audit. Okay, startkan menambahkan memastikan organisasi makin. Jadi sebelum yang ini external data, kita kena buat yang internal. Kita kena buat yang internal. Jadi kita kena buat dahulu. Kita kena ada dokumen kita dulu. Kita ada penemuan kita dulu. Kita ada penambahbaikan kita dulu. Selepas tu dia datang, kita tunjukkan dia. Kita dah jalankan audit dalam syarikat kita. Dia tu tengoklah apa yang kita dah buat. Sambil tu dia buat audit juga sekali lagi. Itu yang external tu. Jadi sekarang ni kita kena faham yang ini dulu. Kalau yang ini kita rasa konteks, satu batu tak ada masalah, dah mengikut semua kehendak tak halal, jadi tak ada masalah. Yang eksternal datang, kita confident, yakin kita dah buat. Ada dulu kita jumpa tak bermatuhan, tetapi kita dah buat penambahbaikan. Kita dah buat penambahbaikan. Okey, jelas. Okey, kita dah buat penambahbaikan. Yang kita tengok penambahbaikan tu, so tak ada masalah lah. Okey. Okey.
Okey, baru kita masuk yang ini. Kita masuk. Kita pergi. Skip persediaan halal Malaysia SB HM. Jadi kita sekarang ni di bawah skip. Kita nak mohon yang ini lah sekarang. Kita nak mohon ini. Belum nak mohon. Kalau ada tak halal dah, siapa punya? Kecil tak kira sederhana. Kecil kan ada besar ni tak besar, kecil apa? Sederhana. Lebih dalam 10 juta lagi, cakap lain. Cakap ni, dia ada. Oh, nak pergi besar. Dah memang besar. Okey, kita ada 3 kategori syarikat lah. Kan? Daripada kecil nak sederhana, dia pun daripada kecil lah. Nak sederhana. Jadi besar dan besar. Ini dia syarikat yang berbeza. Semua jadi, kalau kita nak pergi sederhana, kalau kita nak pergi besar, kita ada halal sikit. Jadi, sebenarnya dah kuat lah sebenarnya. Maksudnya sebenarnya dah kuat lah kalau kita lama itu dah. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Tak nak buat. Tapi nak video pun tak ada lagi. Amat NC. Kalau tak ada dapat juga lah. Setak Tuhan dulu. Jadi dah sudah video juga. Sebab tu tak ada lagi. Ini dah sudah video. Ini dah sudah dulu. Belum lagi. Jadi tidak ada yang penting ya. Okey. Yang lain? Ada yang review, ada yang nak mohon? Semua dah? Okey, tunggu ya. Jadi yang saya biasakan masuklah ya. Kita belajar. Terima kasih. Okey, so sekarang ni kita nak mohon sikit persediaan halal Malaysia. Jadi dia kena external. Auditor luar akan datang. Yang saya cerita tadi, auditor luar akan datang. Ini eksternal. Kita nak panggil auditor eksternal datang ke tempat kita. Okay. Jadi apa dia kata dia? Kita lihat. Okey. Jadi untuk masukkan pemaparan berperusahaan. Satu, dia yang paling penting ni undang-undang syariah dan prinsip halal dan haram dalam Islam berkaitan dengan persediaan halal. Jadi kita pun faham sikit ni. Dia pertama kali dia rujuk undang-undang syariah. Nanti dia rujuk undang-undang syariah. Itu yang paling utama. Okey, kalau kita burung, dia tak sembelih burung kan? Dia ambil sarang dia. Yang tak sembelih burung, kita masuk juga pasal apa ni slaughter ke lah. Dia ada sarang. Habis burung tu bela dah ambil sarang. Supplier. Jadi supplier itu atas sarang lah. Kita mencuci dia sarang. Okey, supplier atas. Jadi kita faham benda tu. Betul? Jadi bahan kita ada sarang burung. Betul? Apa kita nak buat sarang burung tu? Mungkin ada proses. Betul? Jadi kita tahu. Jadi undang-undang. Jadi sarang burung tu kita tahu dia kalau telur telur. Kalau najis burung, najis apa? Masuk kategori mana? Najis burung termasuk bahan bagaimana? Kita faham syariah. Ya. Mutawasitat. Kalau muhalajah, kalau mereka tu muhafafah, bayi. Air kecil, bayi. Bayi lelaki yang menyusukan ibu jadi terus yang minum susu ibu bawah umur 2 tahun. Ini kita faham. Jadi sekarang ni banyak susu ibu tak keluar. Betul tak? Apabila susu ibu tak keluar, baru lahir terus minum susu lembu. Jadi air kecil dia masuk tak golongan itu? Jadi
Efisien ini masuk majlis mana? Pengeluaran. Jadi kita faham. Okey, undang-undang syariah dan prinsip halal. Okey, mana? Di banyaklah makanan itu semua sekali ya. Membangunkan keyakinan dalam sistem organisasi dengan letakkan jalan tetap di dalam adat. Di sini, kenapa kita perlu ada wanita alamat? Jadi kita nak yakinkan seluruh kita punya staf di dalam organisasi kita. Betul tak? Jadi, jangan kita fikirkan organisasi kita tu ada 2 orang, 3 orang. Jadi, macam tentang kimia sekarang ini. Ini poin kecil. Buat berapa orang staf? 30 lebih. 30 lebih. Ini staf. Betul. 60, 70. Jadi dalam 60, 70 itulah kita nak supaya dia orang dapat satu benda, satu maklumat, satu faham. Dia orang faham. Ya? Jadi kita tak ada ada tercicik. Okey. Jadi semua kena tahu. Sebabnya semua kena tahu saya katakan tadi. Kadang itu apabila datang audit luar tu, dia pergi tanya dari orang audit itu. Kalau tak tahu, habis MCR. Betul tak? Jadi semua kita kena sampaikan maklumat-maklumat ni kepada di sini, membantu keyakinan dalam sistem organisasi. Jadi kita harap kita untuk dia maklum. Okey, meningkatkan kesadaran dalam semua masyarakat ini saya katakan juga tadi. Jangan tadi kita kena pasti pilihan untuk memakai. Jadi mana boleh kita tambah baik. Ini sebabnya kenapa pentingnya audit halal dan jadi selalunya audit halal. Jadi nanti apabila kita dah mengadakan audit halal dalam bank, ini apa kita kata? Kita akan buat satu mesyuarat penutup. Mesyuarat penutup yang juga akan dipimpin ataupun akan dipromosikan oleh saudara syarikat. Itu yang